Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku nak bawakan video penjelasan daripada Iswardi Moni berkaitan kes Zahid Hamidi ni lah. Kan? Dan untuk live dia yang 2 hari lepas, dia diberi attack. Iswardi Moni diserang bertalu-talu disebabkan nampak sangat salah komen-komen ni komen-komen ni, dia duk kata Iswardi ni dia dah berat ke arah Zahid Hamidi dan dia dah menyokong Zahid Hamidi. Macam-macam lah yang di-attack kepada Iswardi Moni. Jadi pada aku, sepanjang fahaman aku, sepanjang live dah, aku tak nampak pun macam Iswardi ni berat ke arah apa yang berlaku terhadap kes Zahid. Iswardi Moni daripada dulu dia hanya memperjelaskan apa yang berlaku. Macam mana ni kes Zahid Hamidi ni, macam mana. Tu je. Tapi manusia-manusia yang tak faham ni, aku pun tak faham lah. Manusia-manusia yang tak faham. Kita kerja seperti Iswardi, seperti kami hanya memperjelaskan apa yang berlaku, apa respon orang, apa berita ni keluar, apakah kenyataan dia ni, apakah kenyataan. Macam tak kira lah pimpinan politik ke mana kan, tapi kita hanya menceritakan dan masing-masinglah memberi hujah kan. Kami, orang macam kami, masih menyokong Anwar Ibrahim, masih berada di dalam Parti Keadilan Rakyat, masih bersama dengan Pakatan Harapan, masih menyokong apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Dan apa yang berlaku dengan kes Zahid Hamidi ni, kita pun tahu. Anwar Ibrahim dah berjanji tidak akan campur tangan. Tidak akan campur tangan dengan kes-kes mahkamah, tak kira lah daripada siapa dia, parti lawan dia ke, orang yang lawan dia ke, ataupun orang yang bersama dengan dia. Salah satu yang paling lama bersama dengan dia, Lim Guang Eng. Lim Guang Eng sampai hari ni kes dia masih berjalan. Kes apa? Hak yang tuduhan rasuah terowong tu. Kan? Pun Anwar Ibrahim tak ada usik, tak ada apa, masih berjalan sampai ke sekarang. Tapi kita pun tak tahulah, tuduhan demi tuduhan. Apabila kita buat penjelasan, ada yang komen, hang dah jilat dah, wak Solihin dah start jilat wak Jahid. Solihin dah membela wak Jahid. No, kita tak bersama dengan UMNO. UMNO hanya rakan gabungan di dalam kerajaan perpaduan. Yang kita boleh menyokong kerajaan hari ini disebabkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan kami orang Anwar Ibrahim. Faham tak? Jadi aku akan bawa penjelasan Iswardi Moni daripada mula sampai habis berkaitan tajuk, dan dia akan cerita. Untuk live dia yang 2 hari lepas, ada gangguan sikit suara sebab Iswardi Moni dia ada ambil live dia yang 2022 yang kes Zahid Hamidi sewaktu dia perlu membela diri kan. Jadi Iswardi bawa untuk live dia yang 2 hari lepas, suara dia tak ada. So semalam dia ada buat live sekali lagi dan dia ulangi balik apa ucapan dia dan ada dahlah suara. So aku akan sertakan dan sama-sama kita boleh tengok dan kita boleh fikir sendiri. Kita tak jilat, kita hanya menceritakan kita hanya ceritakan balik apa yang berlaku, apa yang terbongkar, apa yang respon daripada orang ni apabila contoh macam sekarang ni UMNO, parti UMNO dan juga Zahid Hamidi menguntungkan kerajaan hari ini dan menguntungkan parti PH, Parti Keadilan Rakyat. Kita terima lah kan. Kita alhamdulillah, okeylah, tak apalah kan. Andai kata siapa-siapa yang ada bukti bolehlah kemukakan balik, bolehlah bawa bukti itu kepada mahkamah dan mahkamah akan terus mendakwa balik. Dan Zahid Hamidi tidak dibebaskan. So siapa ada bukti boleh pergi bawa. Kan? Tapi manusia yang tak membaca, yang tak ambil tahu, yang tak berfikir, dia buat macam Zahid Hamidi ni dibebaskan dan juga dilepaskan.
Faham tak? Sedangkan Zahid Hamidi tidak dilepaskan, tidak dibebaskan. Anytime, sampai dia mati. Kalau ada kes, ada bukti, boleh dibawakan kembali ke mahkamah dan Zahid Hamidi akan diterus ke apa? Pendakwaan akan diteruskan. Jadi kita pun manusia ni depa duk buat, depa duk fikir macam kes Zahid Hamidi dah digugurkan, dah tak boleh buka dah. Itulah manusia hak tak faham bahasa. So, sama-sama kita bersama dengan Iswadi ni, jom kita sama-sama kita layan, kita dengar dan aku pun faham keadaan dia, rasa sakit hatinya kepada orang-orang yang duk judge kita, yang duk hantam kita, sedangkan kita okey ya. Fikiran kita tetap bersama Anwar Ibrahim. Kita pun tahu apabila macam ni berlaku, Anwar Ibrahim yang di-attack, sedangkan Anwar Ibrahim tak ada di dalam Malaysia pun, ada dekat Jakarta, dan sedangkan Anwar Ibrahim kita tahu dia tak bagi arahan apa-apa pun sebab dia dah berjanji. Kan? Jadi itulah. Dan tolong pergi baca balik, tolong tengok balik video yang aku post tadi, kan? Apa yang dikatakan oleh Peguam Negara, apa yang dikatakan, sebab sekarang ni pendakwa raya ditukar je. Tu je, tapi hakim tetap hakim yang sama. Tolonglah baca, tolonglah faham balik. Bila hang tak faham, hang jadi macam KJ. KJ dengan Syahri tu disebabkan Zahid, biasalah orang yang dipecat, of course lah sakit hati. Of course lah geram dekat Zahid ni sebab Zahid pecat mereka disebabkan Zahid gantung mereka. Of course lah mereka nakkan keburukan terhadap Zahid. Zahid masuk penjara, mereka nak Zahid ni hilang jawatan, Zahid ni diturunkan ataupun letak jawatan. Dan apabila berlaku macam ni, of course lah mereka blame. Of course lah mereka hentam kan. Oh ini itu disebabkan Zahid tu tidak menguntungkan mereka. Contohlah macam sekarang. PN kan. PN ke Zahid ataupun KJ ke apa kan. Cuba kalau sekarang ni, contoh macam kita ambil daripada segi PAS Perikatan Nasional. Kalau Zahid bersama dengan Perikatan Nasional, apakah jawapan daripada Tuan Ibrahim Tuaman? Oh, terimalah keputusan mahkamah dengan seadanya. Dan jawapan Hadi Awang pun macam tu. Oh, terimalah ini ini mahkamah, ini keputusan mahkamah, kita rakyat ni kita kena terimalah dengan seadanya. Sekarang ni apabila Zahid Hamidi tidak bersama dengan PN dan tidak menguntungkan PN, tu yang daripada entam kau-kau ni sama macam KJ dengan Syahri ni. Mereka ada keluarkan keluar sekejap kan. Macam tu lah. Faham tak? Entam lah apalah peburuk nuna. Sedangkan disebabkan tidak menguntungkan apa. Cuba kalau Zahid Hamidi menguntungkan puak-puak ni. Alhamdulillah, syukran. Macam tu manusia. Kan? Okey, jom sama-sama kita layan penjelasan Iswadi ni. Agak panjang aku bawa, tapi sama-sama kan. Macam aku dengar 2 kali tau. Untuk aku nak bawa video dia ni, kan? Aku layan 2 kali sebab aku nak faham. Aku nak faham betul-betul. Dan sama-samalah kita dengar dan dengarlah sampai faham. Okey? Subscribe dulu geng. Jom kita bersama dengan Iswadi Moni. Okey. Kita start Saja mengacau tadi. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ni insya-Allah saya akan fokus dengan satu cerita je. Okey, sebab orang tak puas hati malam tadi ada orang kata, aku dah follow kau 1.5 tahun, buang masa aku je. Akhirnya kau pergi membela orang yang korup dan sebagainya," dia kata. Sebab tu saya kata lain kali, dengar live tu sampai habis. Dengar live sampai habis dulu. Dengar habis keseluruhan live tu. And dengar my argument. Kalau kau rasa tak puas hati dengan argument tersebut, tak apalah. Tak puas hati tak ada masalah. Datang dengan pendapat sendiri, tak ada isu. Saya tak suruh tuan-tuan percaya pun dengan apa yang saya cakap. Tapi tuan-tuan dengar argument saya, lihat, dan lepas tu tuan-tuan bandingkanlah. Tuan-tuan rasa macam mana? Wajar ke tak wajar? Patut ke tak patut? Apa yang saya cakap tu betul atau tidak? Terpulanglah. Masing-masing dah besar. Masing-masing ada akal fikiran. Bandingkan. Itu sebenarnya. Baik, saya nak bercerita malam ni. Isu berkenaan dengan pembebasan Zahid. 47 kes digugurkan sewaktu defense stage. Sewaktu pembelaan. Setengah-tengah pembelaan, tiba-tiba prosecutor maksudnya gugurkan kes. So, dalam pengguguran kes tersebut, prosecutor kata bahawa banyak
evidence baru yang muncul yang perlukan siasatan, dakwaan-dakwaan baru yang akhirnya perlukan siasatan, di mana bila dia orang teliti dakwaan sebelum ini dan siasatan sebelum ini separuh masa. Semalam saya bawa video, saya komen pasal UKSB, kes Zahid yang sebelum ini yang dibebaskan pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Saya tak emosional, saya rasional melihat kes tersebut dan saya teliti satu persatu dan saya buat analisa kenapa dia dibebaskan dan akhirnya saya kata kenapa saya setuju dia dibebaskan pada PN memerintah. Saya tak pernah kata pada waktu itu kerana Zahid bersama dengan PN, UMNO bersama dengan PN, saya kata tengok inilah dia PN yang cuba nak menjatuhkan, membuang kes Zahid padahal dia bersalah. Saya tak kata macam tu. Malam ni saya akan share balik tahun 2022, 24 September, saya buat video tersebut. Saya analisa kenapa Zahid dibebaskan dan saya kata saya setuju. Dan saya kata kesilapannya pada pihak penyiasatan dan pihak pendakwa raya yang tidak teliti dalam mengemaskan kes tersebut sehingga Zahid boleh terlepas. Dan saya kata, tidak bermakna Zahid tak melakukan perkara tersebut. Tidak bermakna dia melakukan juga perkara tersebut. Evidence tak cukup nak membuktikan dia bersalah. Itu kes 2022. Masuk kes 2023, 47 pertuduhan, dia dilepas tanpa dibebaskan. Tiba-tiba orang bising. Yang kes 2022 dahulu, masa dia dilepas dan dibebaskan, kenapa pada masa itu tak ada orang PN bising? Tiba-tiba zaman sekarang ni ada orang bising. Pada masa itu kan dia bersama dengan Perikatan Nasional, tarik sokongan dia, kolaps kerajaan. Kenapa masa itu Perikatan Nasional tak bising, tiba-tiba sekarang bising? Sebenarnya kedua-dua kes ini berkaitan kerana kumpulan yang menyiasat itu kumpulan yang sama walaupun bukan orang yang sama. Kesimpulan daripada kes Zahid adalah SPRM, prosecutor tidak kemas dalam membuat siasatan dan merumuskan siasatan tersebut. Itu kesimpulan dia. Tapi dalam masa yang sama, zaman sekarang ini, Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Madani ini telah membebaskan siapa? Muhyiddin Yassin. So, bab Muhyiddin Yassin, tak ada siapa buat komen, tuan-tuan. Tak ada siapa daripada Perikatan Nasional kata ini adalah kejam, ini ada konspirasi. Oh, tapi sebaliknya mereka bersorak. Ya, nampak sangat dia tidak bersalah. Padahal, kes yang Zahid Muhyiddin Yassin itu sebenarnya lagi teruk, lagi jelas pembuktian dia berbanding kes Zahid. Dan malam ini saya nak comparekan kedua-dua kes itu dan kenapa saya kata Muhyiddin Yassin kes dia akan kena sekali lagi dan kenapa kes Muhyiddin Yassin ni lebih jelas berbanding dengan kes Zahid. Dan saya akan ambil contoh terbaik daripada Datuk K. Dan ini merupakan kes Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. 4 tuduhan kedudukan guna suapan 232.5 juta. Presiden bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Apa maksud dilepas dan dibebaskan is discharge amounting to acquittal. Dia tak boleh kena charge di atas pertuduhan yang sama lagi. Hari ini atas 4 pertuduhan. Kita tengok sementara itu apa yang berlaku pada Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 kes pertuduhan. Berbanding dengan kes Muhyiddin Yassin tadi, sebaliknya Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Kes Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Kedua-duanya berlaku pada zaman bila, tuan-tuan? Kedua-duanya pada zaman Pakatan Harapan memerintah. Kedua-duanya berlaku pada zaman Pakatan Harapan memerintah. Isunya adalah kenapa yang satu, yang mana lebih bagus is, of course dilepas dan dibebaskan itu lebih bagus, lebih tinggi. Dia discharge amounting to acquittal, DAA. Dilepas dan dibebas. Artinya, kalau selepas ini pembuktian baru dijumpai, dia tak boleh kena charge. Dilepas tanpa dibebas, itu kes Zahid. Kalau ada bukti baru, selepas ini dia boleh kena panggil dan kena charge balik. Berbandingkan Muhyiddin Yassin, tak boleh kena charge dah. Tapi boleh dirayu. Dan dalam rayuan tu saya kata, kesimpulan dia kena rayu juga discharge amounting to acquittal ni, lepas dibebas, kena minta supaya hakim kata tak, dilepas tanpa dibebas. Biasanya kalau ada kes yang defektif di dalam charges dia, cacat dalam pertuduhan, hakim akan menjatuhkan hukuman dilepas tanpa dibebas. Sebab nanti pendakwa raya boleh amend balik charges tersebut dan dakwa balik. Dan kesimpulan saya boleh kata, dia lepas 4, tapi dia ada lagi 3 pertuduhan
iaitu penggubalan wang haram. Yang tu dia tak akan lepas. Dan tuan-tuan, lawyer bagi Muhyiddin Yassin dan lawyer bagi Zahid Hamidi orang yang sama, tepotek. Lawyer yang sama. Dia kata, Muhyiddin Yassin nanti yang 3 kes tu akan lepas. Tak. Dia tak akan lepas sebab dia charges dia berbeza. Isunya sekarang ini adalah isu charges, pertuduhan. Pertuduhan Muhyiddin Yassin tu tak lengkap. Berbanding dengan pertuduhan, apa orang kata, pada 4 pertuduhan berbanding dengan, what do you call that, penggubalan wang haram yang lebih lengkap. Dan kalau tidak lengkap sekalipun, akhirnya dia boleh patah balik kepada DPP dan DPP boleh betulkan balik. Tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Okay? So kita akan tengok. Saya ulang balik benda ni supaya tuan-tuan nampak apa yang saya nak bawa. Baik. Okay. Lepas tu baru saya baca komen-komen orang lain. Sekejap. Okay, saya ulang balik apa saya sebut malam tadi berkenaan dengan kes Al-Kebudi dan kenapa dia boleh bebas. Dan 11 alasan yang dikemukakan oleh Peguam Negara untuk menggugurkan kes tersebut. Dan saya tak kata saya membela kes Zahid ni. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Peguam Negara, oleh Badan Kehakiman, oleh pihak berwajib. Ini bukan saya. Yang kau bagi tembak aku ni kenapa? Oh, jadi kau setuju? Tak. Bukan malah saya baca dia punya judgement dia, saya kata saya setuju. Kerana apa? Okey, tuan-tuan kita tengok. Baik. Pertama, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang berhormat Datuk Colin Lawrence Serqueira yang telah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan terhadap kesemua 47 pertuduhan. Gambaran tindakan. Dalam keterangan bersumpah di dalam mahkamah, beliau, Zahid, mengatakan bahawa Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, telah memanggil Zahid dan memberi arahan dengan nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO atau dia akan menerima sebarang akibat sekiranya arahan Mahathir tidak dipatuhi. So, pada waktu itu, lebih kurang pada bulan bila? Jun. Benda ini berlaku pada Jun 2018. Anak guam Zahid Hamidi enggan tunduk kepada ugutan Mahathir. Dan pada 2 Julai, Jun tadi dia dipanggil, bubarkan UMNO. 2 Julai dia telah dipanggil oleh SPRM. Dia tak nak. Terus dia dipanggil oleh SPRM dan disiasat. Kemudian pada 19 Oktober, dia terus didakwa. Jun dipanggil Mahathir, bubar UMNO. Dia kata tak nak. Sekarang ni kita tengok. Pada Mei 2018, kita menang. Jun, Mahathir jadi Perdana Menteri Mei. Jun dia panggil Zahid minta dibubarkan UMNO. Julai dia tak nak. Julai dia kena siasat SPRM. Oktober dia kena dakwa. Daripada tarikh dia dipanggil tu sehinggalah Oktober dia didakwa, hanya 4 bulan saja mereka mengambil masa nak dakwa dia. Kes sekompleks apa orang kata, penyalahgunaan kuasa ni bukan semudah itu kalau kita nak jatuhkan hukum. Bukan semudah itu. Kalau kita tengok kes Muhyiddin Yassin sekalipun mengambil masa. Itu pun tuan-tuan, itu pun defektif dia punya charges. Cacat dia punya pertuduhan tu. Surat SPRM kepada AGC. Akhirnya kenapa? Okay. Ni kena nak cerita ni. Kenapa pendakwa raya mengatakan bahawa kena jatuhkan kes ini? Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh. Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada satu surat telah dihantar oleh SPRM kepada AGC. AGC ni apa? Peguam Negara lah. AG Chambers. Okay? AG. Okay. Pada bila? 20 Februari. SPRM menyatakan, SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti baharu. Petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti baharu. Siasatan yang lebih menyeluruh adalah amat penting agar pasukan penyiasat dan pihak pendakwaan tidak dikecam oleh orang awam dan dituduh melakukan pendakwaan terpilih, selective prosecution. Terutama selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Shahir Samad, di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa disoal balas sewaktu perbicaraan bahawa pertuduhan telah dikemukakan sebelum siasatan lengkap sebagaimana yang telah berlaku dalam tindakan mahkamah tersebut. Dalam kes Tan Sri Shahir, dia adalah dituduh sebelum
Siasatan lengkap. Siasatan yang tidak lengkap ini telah menyebabkan reputasi SPRM selaku pasukan penyiasat dan Jabatan Pendawan Negara selaku pasukan pendawan tercemar di mata masyarakat. Demi menjaga nama baik dan reputasi kedua-dua agensi, wujud keperluan untuk proses merekodkan beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM perolehi sebelum ini dilakukan. Dan SPRM memberi jaminan kepada peguam negara bahawa akan dijalankan secara menyuruh tanpa rasa takut dan pilih kasih, no fear or favor, serta lebih objektif. Sehingga ke akar umbi, no stones will be left unturned akan dijalankan. No stones will be left. Okay? Dalam menjalankan siasatan tersebut. Bermaksud apa tuan-tuan? Bermakna dalam penyiasatan yang berlaku ni, dia ambil contoh Tan Sri Syahir Samad punya kes yang dikatakan ada kes salah guna kuasa. Dalam kes tersebut, badan penyiasat, ada salah seorang pegawai penyiasat ditanya, adakah kamu telah mendakwa sebelum kes ini habis disiasat? Dia kata ya. So bagaimana pendakwaan itu terlalu tergesa-gesa, sedangkan kes itu masih lagi belum habis disiasat? Saya kata ini berbalik kepada Tun Mahathir Mohamad. Sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, taktik ini digunakan oleh dia dan Bersatu untuk nak menjatuhkan UMNO pada waktu itu dan memastikan UMNO terus berkubur. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita bercakap soal reformasi dan keadilan. Parti kita sendiri pun nama keadilan. Bila kita adil, tuan-tuan, kita kena adil pada semua orang termasuk musuh kita. UMNO itu musuh kita. Tapi perlu tak kita berlaku adil kepada dia? Ya, kita perlu berlaku adil kepada dia. Dan saya bawakan tuan-tuan, buktinya bahawa saya tak pernah, orang kata apa, berat sebelah dalam mengemukakan pendapat saya. Kalau saya kata bahawa benda itu benar, saya kata benda itu benar. Saya kata, kalau saya kata benda itu tidak benar, saya kata benda itu tidak benar. Dan benda ini saya buktikan pada tahun 2022. Apabila satu lagi kes Zahid melibatkan lebih 40 juga kes apa orang kata dikatakan rasuah dan salah guna kuasa oleh Zahid Hamidi pada waktu itu. Saya antara orang yang menganalisa keputusan UKSB. UKSB pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat lagi, UKSB di mana dalam UKSB beliau didapati apa orang kata, beliau didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie, bukan tidak bersalah, tidak ada prima facie kepada kes tersebut. Saya analyse pada waktu itu. Kenapa tak ada prima facie? Apa yang menyebabkan kes Zahid sampai tak ada prima facie? So, saya pun menganalisa dan saya buat video saya pada waktu itu dan tuan-tuan boleh view video saya sebenarnya. Baik, saya tunjukkan video tersebut. Mari kita sama. Dia panggil pegawai Maybank, dia bawa, dikeluarkan tunai, betul, Saidi ambil. Saidi bawa, orang yang Saidi bawa tu dipanggil jadi saksi, yang saksi bawa duit tu. Sampai ke situ, jumpa Rizal. Rizal datang bagi saksi. Dalam kes 1.5 juta, dia orang ada di dalam rumah Rosmah di Langgak Duta. Dia orang letak beg. Masa itu Ryan pergi ambil gambar beg tersebut. So, dan memang adalah, maksudnya pembuktian itu ada. Tetapi dalam kes ini, hakim kata, saya baca penghakiman dia kata, hakim kata, tiada rakaman CCTV dikemukakan di mahkamah. Pemandu tidak dipanggil, driver dia. Pengawal tidak dipanggil. Kan lahir itu kan ada dipanggil pengawal. Anggota polis tidak dipanggil. Slip transaksi touch and go tidak dikemukakan. Log panggilan telefon dan mesej kepada Zahid juga tidak dikeluarkan, katanya. Dalam kes Rosmah, dia berkata saksi dipanggil oleh pendakwa raya termasuk individu mengambil wang dan kaki tangan bank, manakala cek bank turut dikemukakan sebagai bukti. Bukti tidak langsung seperti yang ditengahkan dalam kes Rosmah, semuanya tidak ada dalam kes ini. Kenapa? Itu yang jadi persoalan kita. UKSB kata, ini bukan tugas hakim. Tugas hakim menilai bukti dan datang dengan pembuktian. Tugas hakim, dengan keputusan. Dia menilai bukti. Dalam kes ini, bukti-bukti yang, sebab ini circumstantial tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang kata, saya bagi duit kat Iswardi, 1 juta ringgit. Iswardi, kenapa bagi Iswardi? Sebab saya dapat projek daripada Iswardi, di mana Iswardi adalah CEO syarikat tersebut. Saya pun kena tangkap. Lepas saya kena tangkap, saya disoal siasat.
Oh, kamu terima duit 1 juta Saya kata, mana ada saya terima duit 1 juta? Siapa kata? Oh, si Fulan bin si Fulan kata. Itu dia kata. Apa bukti? Ada tak duit itu dia keluarkan? Ada tak CCTV kata saya terima duit tu? Ada tak bank ni semua? Ada tak? Jawapannya tak ada. Kenapa tak ada? Contoh kes saya, kalau tak ada maka saya boleh dibebaskan. Macam mana nak buktikan yang Zahid terima duit itu? Dia kata dia datang rumah Zahid. Pendakwa raya tak bawa pun bukti CCTV yang ada kereta dia masuk, hantar duit keluar, mesti ada CCTV kan? Yang dia bawa envelope ke whatever lah, dia datang rumah tu pada tarikh-tarikh yang demikian. Tak ada Dan saksi-saksi ni pun unreliable. Mula-mula dia kata tulis master, lepas tu tak. Akhirnya dia tolak ledger tu. So bukti-bukti yang macam mana dalam kes Rosmah tu tak ada, tuan-tuan. Diorang tak kemas. Dalam nak dakwa Zahid, diorang tak kemas. Kalau saya lah yang jadi pendakwa raya ni, tuan-tuan, kita jangan tinggalkan satu pun. Kalau boleh semut tu boleh panggil semut, kita panggil dia saksi. Kalau boleh malaikat kita panggil dia saksi, tuan-tuan. Di dalam kes ni 40 pertuduhan, 18 saksi dia bawa. 18 dia saksi dia. Kan? Sedangkan dia kata dalam itu, dia kata dia terima duit. Hakim berkata Nicole seorang warga Cina bekerja dengan subkontraktor memainkan peranan. Dia kata dana itu daripada Nicole. Mula-mula dia orang tiga-tiga ni kata dana itu daripada UKSB. Lepas tu tiga-tiga tu tukar kenyataan. Dia kata dana itu datang daripada Nicole, daripada Nicole Tan. Daripada apa orang kata, daripada overseas, daripada Hong Kong. Kemudian dia kata dua penggurup wang yang telah diusal siasat dan keterangan mereka direkodkan. Okey, bila dia transfer duit itu, dia transfer secara tunai, dia ambil. Dia melalui dua money changer, penggurup. Penggurup wang ni, money changer ni, okey, dia punya statement dia ambil. Tetapi tak ada dipanggil sebagai saksi pun dalam kes ini. Why? Question is, why? Kenapa? Kenapa tak dipanggil sebagai saksi, tuan-tuan? Sebab tu saya kata, dia bukan isu bersalah tu. Dia macam kes contohnya, dia tak bersalah macam kes saya tadi lah, contoh. Dia tak boleh buktikan satu hal, tapi bukan bermakna duit itu tidak berlaku transaksi. Tapi dia tak boleh nak buktikan. Kerana apa? Masa untuk mereka nak datang dengan bukti itu, tak berjaya nak bawa bukti tersebut. Bukan tak berjaya, tak bawa pun. Saksi-saksi itu ada, tapi mereka tak bawa. Dia keluar duit daripada penggurup wang, money changer. Tak ada. Patutnya panggil lah Bank Negara Malaysia. Takkan duit banyak-banyak macam tu tak ada, tak melalui money changer, tak alert Bank Negara. Contoh, kalau tak melalui pegawai bank pun, takkan tak ada SMS, WhatsApp. Okey, mungkinlah tak ada. Call, mungkin tak ada. Sebab Zahid ni mungkin bijak. Semua. Sebab masa dalam kes dia orang cerita ni, masa dia bagi duit ni pun, tuan-tuan, dia bagi duit dalam keadaan Zahid tak ada tau. Dia letak atas meja. Ni dia cerita saya baca. Dia kata dia orang datang rumah Zahid, dia letak atas meja. Licik. Sangat licik. Mungkin CCTV dah tutup, saya tak tahu. Tapi tak pernah tender evidence tu. Kenapa, tuan-tuan? So kita dengar komen Peguam Negara. Baik. Ini kes saya komen, kes Zahid tahun 2022, 24 September, 21 September beliau dibebaskan. Pada 21 September, Zahid didapati dalam kes UKSB tidak ada prima facie. Zaman Perikatan Nasional memerintah. Pada zaman itu, UMNO bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional membentuk kerajaan pengkhianat pada waktu itu. Adakah saya emosional kerana PN membebaskan Zahid? Tak. Saya objektif. Saya tengok satu persatu. Dan kesimpulan saya kata prosecutor dan juga terutama badan penyiasat tidak kemas dalam siasatan mereka. Kemudian saya macam suspicious. Saya kata, kalau kes itu dia boleh lepas, saya risau kes yang ini boleh lepas juga sebenarnya. Kalau kes yang UKSB ni boleh lepas, saya risau kes ini dia boleh lepas. Kerana apa? Nampak macam benda itu terlalu, macam mana dia kata? It was so stupid. The mistake was so stupid. Kalau bukan sebab pendakwa raya ataupun SPRM tu bodoh, bukan. Don't get me wrong. Tetapi saya nampak kerja mereka terlalu tergesa-gesa. Seolah-olah tergesa-gesanya mereka ini
Mereka memang sengaja seolah macam dah dipaksa. Kau kena juga pastikan bahawa Minah, Mamat ni semua, Zahid ni semua ni, kau kena tangkap. Tapi dia orang korap, wajar nak kena tangkap. Ya, saya setuju kalau mereka korap, tangkap pada perkara yang kita boleh buktikan kekorapan mereka. Macam kes Muhyiddin Yassin. Dalam kes Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, 200 lebih juta itu diakui sendiri oleh Muhyiddin Yassin, oleh audit Bersatu, telah masuk ke dalam akaun Bersatu. Diakui. Mereka tidak pernah menafikan bahawa duit itu masuk dalam akaun Bersatu. 200 lebih juta daripada antaranya Buhari Equity. Dan pada waktu itu, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk memberikan pembatalan pelepasan cukai kepada Yayasan Buhari. Dan dikatakan bahawa beliau mengatakan kalau nak batal, kena bayar kepada Bersatu, masukkan derma ke dalam Bersatu, 100 juta ringgit. 200 juta ringgit pada waktu itu. 200 million. If I'm not mistaken, 200 million. Lebih kurang macam tu. Which Bersatu Buhari Equity oblige. Dia orang masukkan 200 juta dalam akaun. Adakah duit itu telah dimasukkan dalam akaun? Ya. Adakah Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri untuk nak membatalkan pengecualian cukai Yayasan Buhari? Ya. Adakah daripada pembatalan cukai itu, maka duit itu dimasukkan? Berkemungkinan ya. Tapi sebab tak masuk bicara lagi, kita tengoklah nanti perbicaraan. Jadi kenapa Muhyiddin Yassin dibebaskan? Charges, pertuduhan yang mula-mula sekali ada defektif. Saya dah pergi dengar saya punya live hari tu. Saya ulas perkara ini. Kenapa defektif? Yang mana tak betul? Dan kenapa saya kata kena panggil senior lawyer? Nak device benda tu senior lawyer, tolonglah. Tuan-tuan, kes ni nak cerita. Kes Rosmah, kes Najib. Tahu tak siapa senior lawyer yang dipanggil untuk nak kes Rosmah dan Najib? Ram kapal, mendiang ram kapal. Siapa dia? Siapa dia is? Kalau korang dalam bidang undang-undang, korang kenal siapa mendiang ram kapal ni? One of the leading judges in Malaysia adalah mendiang ram kapal. Bagi saya equivalent, sama level dengan Lord Denning di UK. Dia punya judgement, dia memang out of the box. Dia dipanggil, akhirnya dua-dua ni dia berarti bersalah. Sebab dia teliti satu persatu kat mana. Tak nak ada macam peguam bela boleh nak sebut ini, sebut itu. Tak ada. Penelitian itu. Siapa ram kapal? Ram kapal ni bekas seorang kapal pula. Sorry, ram kapal. Gopal Sri Ram. Saya sebut ram kapal tadi. Gopal Sri Ram. Gopal Sri Ram ni adalah senior judge. Bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Lama di dalam Mahkamah Rayuan sebab dia suka melawan. Orang lain buat jawapan A, dia akan buat jawapan B. Dia selalu dissenting dia punya jawapan dia. So, akhirnya saya kata, apa yang menyebabkan saya rasa perkara ini adalah betul, dia satu injustice, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh, ada salah satu pertuduhan. Okey, adakah duit itu dikeluarkan daripada Akal Budi? Akal Budi ni apa is? Akal Budi ni yayasan di bawah Zahid Hamidi. Okey, di bawah Zahid Hamidi. So, ni cerita Datuk K. Ni dalam mahkamah, saya bawa, ada boleh baca surat khabar, dia ada cerita ke ni. Di dalam mahkamah, apa yang berlaku? Pada waktu itu, Datuk K nak bawa kawan partner dia sebab ada satu projek berkaitan dengan arang batu dengan TNB. Syarat untuk nak supply arang batu tu, kena ada modal berbayar 10 juta. Kena ada modal berbayar 10 juta ringgit. Pada masa itu, dia ada 5 juta je. Jadi Datuk K bawa lah kawan dia ni, partner dia ni, bukanlah partner, kawan dia, pergi jumpa dengan Datuk Zahid. Dia kata, Datuk Zahid, boleh tak tolong kurangkan syarat tu jadi 5 juta? Boleh tak kurangkan jadi 5 juta? Bila kurang jadi 5 juta, bolehlah kami masuk tender tu. Dia kata, tak boleh, itu adalah prosedur. Macam ni lah dia kata. Berapa kamu perlu? Kami perlu dalam 10 juta lah untuk tender tu. Kalau 5 juta adalah kami, kalau 10 juta adalah. Macam ni lah. Saya keluarkan duit UKSB, duit Akal Budi, saya labur dalam company kamu sebanyak 10 juta. Lepas kamu dah lepas tender tu semua, kamu bayar balik 10 juta itu pada saya dengan dividen. So akhirnya Datuk K menerangkan di dalam mahkamah, dia kata saya bayar balik 10 juta tersebut dan saya bayar dengan apa orang kata dividen 60,000. Dan ini disebut di dalam mahkamah.
Dan ini disebut di dalam mahkamah. Dekat mana? Ni Datuk K. Pada 20 hari bulan Ogos ni. Ahmad Zahid beri pelaburan 10 juta, bukan pinjaman Datuk K. Datuk K ni siapa? Datuk K, suami Datuk Siti Nurhaliza. Okey. Ahli Perniagaan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwan memberitahu mahkamah bahawa dana 10 juta daripada Datuk Zahid kepada Ahli Perniagaan Datuk Wasi Khan bukan berbentuk pinjaman, sebaliknya pelaburan. Saksi pembelaan ke-8 yang lebih dikenali sebagai Datuk K berkata, ketika prosiding bela diri kes pecah amanah rasuah dan pengubalan wang haram puluhan juta ringgit, milik Yayasan Akal Budi membabitkan timbalan Perdana Menteri. Menurutnya, sekitar 2015, Wasi Khan atau Wasiu Zaman Israr bertemu dengannya dan menyatakan hasrat menubuhkan satu syarikat pembekalan arang batu di Indonesia. Syarikat berkenaan memerlukan modal berbayar 10 juta untuk memenuhi syarat minimum TNB. Beliau menyatakan hasrat supaya Zahid sampul tangan, meminta mengurangkan modal kepada 5 juta katanya. Bagaimanapun, Khalid berkata Presiden UMNO tidak berbuat demikian kerana campur tangan dalam urusan dan polisi yang telah ditetapkan oleh TNB merupakan satu kesalahan. Khalid berkata pada akhir perbicaraan, Ahmad Zahid bersetuju untuk terlibat dengan membantu menyediakan dana sebanyak 10 juta sebagai pelaburan. Okey. Menurut tujuan asal pertemuan itu bukan meminta wang, tetapi Zahid dengan rela hati tanpa diminta menyata untuk melabur di dalam projek ini. Ketika soal balas oleh Timbalan Pandakwaraya, Datuk Muhammad Dusuki Mohtar, saksi tersebut berkata, pelaburan jutaan ringgit itu bukan berbentuk dakwaan kerana ia memang digunakan untuk melayakkan syarikat dalam tender tersebut. So Dusuki tanya, jumlah 10 juta adalah amount yang banyak. Setuju dengan cadangan saya? Ya, banyak, jawab Khalid. Sebab jumlah itu yang kita tiada. Dusuki kata, seeloknya Datuk Seri pinjam saja daripada bank, bukan daripada tertuduh. Khalid kata, saya sebagai bekas pegawai bank merasakan mereka pihak bank tidak akan beri pinjaman jika melibatkan isu tersebut. Dusuki berkata, bagaimana Datuk Seri tahu yang tertuduh ada 10 juta? Khalid, pertamanya beliau merupakan ahli korporat, usahawan dan bekas ahli perbankan. 10 juta bagi saya cukup banyak, tapi bukan pada Datuk Seri Zahid. Datuk Seri tahu 10 juta itu daripada sumber mana? Dia tanya. Khalid jawab, saya tidak tanya. Khalid memberikan keterangan dalam kes itu. Dalam kes ini, tuan-tuan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan 10 juta tersebut? Apa yang berlaku dengan 10 juta tersebut? Okey. Akhirnya, ahli perniagaan Datuk Seri Khalid mengatakan jumlah wang 10 juta itu dikembalikan berserta faedah sebanyak RM69,000, RM69,722.65 kepada yayasan itu. Jadi adakah itu dikira satu penyalahgunaan kuasa? 10 juta tu memang keluar sebagai pelaburan dan yayasan tertakluk kepada salah satu tukar yayasan dalam melabur dan duit itu telah dikembalikan. Itu antara lain, dia banyak lagi pertuduhan. Itu salah satunya. Jadi macam mana kita nak kata benda itu sebagai salah guna kuasa? Ataupun apa orang kata what do you call that? Criminal breach of trust lah, pecah amanah. Macam mana kita nak kata benda itu sebagai pecah amanah? Dia keluarkan duit itu dalam bentuk pelaburan, duit itu dikembalikan dalam Yayasan Akal Budi dengan dividen dia sekali. Itu baru satu kes, ada banyak kes yang lain. So akhirnya daripada AGC itu, AGC mendapati bahawa ada something wrong dan representation didapati bahawa ada banyak perlu lagi perkara diteliti. Now, timbul persoalan. Kenapa tak terus je kes tu? Ada yang tanya saya, kenapa tak terus je kes tu? Biar je lah. Biar mahkamah menentukan. Biar mahkamah lah menentukan bersalah atau tak bersalah. Teruskan je lah kes tu, kan senang. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau diteruskan kes itu, kemudian didapati bahawa bukti-bukti itu tidak mengarah kepada bersalah. Kes tu dah dan bukti baru tak boleh dibawa lagi lepas tu. Bukti baru dah tak boleh bawa lagi dah. Habis dah kat situ. Sebab dah diputuskan oleh mahkamah. So, rayuan nanti hanya kepada kesilapan dalam hakim, yang trial judge, ataupun kepada hukuman. Kalau ada perbicaraan. Kalau dia dapati tidak bersalah, tak boleh bawa bukti baru. Tapi dalam keadaan sekarang, dia hentikan. Kenapa? Kita dah baca tadi. Kerana ada nampaknya terdapat bukti-bukti baru yang mungkin boleh dibawa selepas ini. Adakah akan dibawa? Kita tengok. Kita tak tahu. Dan saya nampak bahawa selepas UKSB hari itu, kes ini pun adalah satu kes yang bagi saya diadakan dalam keadaan terlalu tergesa-gesa. Dan yang peliknya, tuan-tuan, ini nak cerita pelik. Tuan-tuan tahu tak siapakah pegawai SPRM pada tahun 2018 yang dilantik oleh Mahathir sejurus selepas beliau mengambil alih kuasa? Okay. Ada yang kata Latifah Koya. Latifah Koya dilantik 2019.
Latifah Koya dilantik 2019. Saya pun bila saya search tadi baru saya jumpa. Rupanya bukan Latifah Koya. Dia seseorang bernama Syukri Abdul. Okey, kita baca. Syukri Abdul ni angkat sumpah sebagai Pesuruhjaya SPRM pada Julai 2018. Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul mengangkat sumpah jawatan Ketua Pesuruhjaya di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Dan pada 17 dan bagi dia memperkenankan pelantikan Syukri sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tempoh 2 tahun iaitu 18 Mei sehingga 17 Mei 2020. 2018 hingga 2020. Namun begitu, tahun depan dia, setahun kemudian, tak sampai 2 tahun, Syukri tampil beri penjelasan tamat kontrak awal. Tak sampai setahun, tuan-tuan. Bekas Suruhanjaya tampil memberi penjelasan. Menurutnya pengumuman dibuat selasa lalu dibangkit dengan niat ikhlas. Saya mengambil keputusan untuk membendekkan kontrak secara ikhlas. Tetapi banyak komen negatif di media sosial yang memburukkan saya. Kan? Dia dalam masa setahun setelah dia ni antara orang yang mendakwa Zahid lah, yang mengemukakan. Setahun lepas tu dia letak jawatan. Yalah, dia bersara lah, dia bukan letak jawatan, dia bersara. Dia bersara awal. Lepas dia bersara, siapa yang ambil alih, tuan-tuan? Latifah Koya. Latifah Koya dilantik sebagai Pesuruhjaya SPRM. Pada masa itu, saya antara orang yang tak bersetuju Latifah Koya dilantik sebagai pegawai SPRM. Kerana bagi saya itu menyalahi manifesto kita yang tidak akan melantik ahli parti memegang mana-mana jawatan KP. Dan KP perlulah, terutama SPRM, polis, perlu melalui kabinet dan bukannya dilantik oleh Perdana Menteri. Sebaliknya, Mahathir mengatakan dialah yang melantik sebenarnya. Dialah yang melantik Latifah Koya kebenaran kabinet. Pelantikan Latifah Koya atas keputusan saya sendiri, Tun M. Mahathir berkata pelantikan Latifah Koya sebagai Ketua SPRM baru dibuat atas keputusannya sendiri. Perdana Menteri berkata pelantikan berkenaan tidak dibincangkan dengan anggota kabinet. Tidak dibincangkan dengan kabinet. Jadi saya timbul curiosity, tuan-tuan. Ni kepala otak saya punya konspirasi teori lah. Adakah Mahathir sekarang ini nak wujudkan benda, dia lantik someone, dia buat apa orang kata, pertuduhan terhadap Zahid, terhadap Tan Sri Isa Samad dan sebagainya, ramai orang-orang UMNO nak jatuhkan UMNO. Kemudian orang itu mungkin ni sangkaan saya lah, Syaril Abdul tadi dia rasa macam dia ada guilty conscious. Mungkin dia ada rasa guilty conscious tu, Syukri Abdul. Syukri rasa macam ada rasa bersalah. Jadi tak tunggu 2 tahun dia terus letak jawatan, dia bersara. Dia memang dah tempoh bersara. Cuma dia dapat lanjutan 2 tahun. Tak sampai 2 tahun dia bersara. Kita tak tahu, wallahu alam, dia yang lebih mengetahui kenapa dia berhenti setahun sebelum tamat tempoh. Dan kemudian tanpa berlengah-lengah masa, Mahathir terus melantik Latifah Koya sebagai Ketua Pengarah SPRM, menyanggah dengan keputusan manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu agar tidak melantik apa orang kata orang-orang politik di dalam jawatan-jawatan, terutama apabila melibatkan SPRM dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan persoalan kepada kita. Jadi kita berbalik kepada dua isu ni tadi. Dan akhirnya yang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu ini, tuan-tuan. Isu Zahid ni. Siapa, tuan-tuan? Siapa yang mengeluarkan kenyataan? Yang pertama, yang mengeluarkan kenyataan tak setuju. Siapa? Muda tak setuju. Dia kata, kita akan tarik sokongan, kerajaan tak dapat 2/3. Tak setuju. Dia kata tak setuju dengan perkara ini. Maka dia akan berkemungkinan besar akan menarik sokongan. Orang kedua yang kata tak setuju dengan kes Zahid ni, siapa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan, jeng-jeng, Latifah Koya. Mahkamah Tiada Pilihan henti bodohkan rakyat, Latifah. Juga yang dilantik oleh Mahathir. Dua-dua mengeluarkan kenyataan tak bersetuju dengan pelepasan Zahid, tapi dua-dua ni tak pernah keluar kenyataan apabila kes terhadap Muhyiddin Yassin digunakan. Tak ada siapa yang buat kenyataan, termasuklah Ambiga. Ambiga semalam keluar kenyataan, tak setuju. Latifah Koya tak setuju. Muda tak setuju. Dan mereka ni memang dikenali sebagai orang yang dulu incline kepada Mahathir. Tak tahulah sekarang kan. Tak adalah, ini otak bodoh saya je lah buat konspirasi teori kan. Kenapa tiba-tiba muncul watak-watak ini bila Zahid dibebaskan,
Tapi bila Muhyiddin Yassin dibebaskan, watak-watak ni tidak ada. Tuan-tuan pernah terfikir tak benda ni? Saya terfikir lama lah. Sebab kita kena faham. Tuan-tuan, jangan salah anggap. Tapi dulu korang cakap UMNO korup dan sebagainya. Ya. Kami cakap. Dan terbukti. Rosmah kena tangkap. Kemudian Najib dah masuk penjara. Dah terbukti kan? Apa yang kami nyatakan itu betul. NFC, kan pasal lembu tu, terbukti. Malah LCS pun terbukti. CEO dah kena tangkap. Terbukti. Betul? Dah kena dakwa lah. Tapi bersalah atau tidak, itu cerita lain. Rosmah dah didapati bersalah. Najib dah didapati bersalah. Cuma bila melibatkan kes Zahid ni, ada something is wrong somewhere. Tak, tuan-tuan. Kita bercakap tentang keadilan. Bila adil tu kena pada kita, kita seronok lah. Tapi bila adil tu tak kena pada kita, kita tak seronok. Tak boleh lah macam tu. Adil tu pada semua orang. Baik dia kawan, baik dia lawan kita. Kita kena adil baik kepada kawan, baik kepada lawan kita. So dalam benda yang saya sebutkan tadi, saya dah nyatakan bahawa ada defektif, ada perkara yang tak betul dalam pendakwaan itu. Bukan saya kata Zahid tidak bersalah atau bersalah. Kan? Bukan saya kata Zahid bersalah atau tidak bersalah. Saya tak kata demikian, itu keputusan mahkamah. Cuma saya kata there is something wrong. Yassin, dia keluarkan kenyataan. Muhyiddin persoal jika ada arahan lepaskan Zahid. Polisi PN mempersoalkan jika terdapat arahan daripada pihak atasan supaya kes Zahid 47 kes terhadap Presiden UMNO dilepaskan. Sambil menyifatkan tindakan Peguam Negara menggunakan kuasanya menarik balik pertuduhan sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Muhyiddin berkata apa yang berlaku adalah titik hitam dalam keadilan negara. Tak. Kalau yang ini titik hitam, yang kes dia tu macam mana? Kalau ini dianggap sebagai titik hitam, habis kes dia tu titik apa? Kena titik. Habis kes dia tu macam mana, tuan-tuan? Itu saya kata tadi. Kalau bab dia, ini adalah keadilan. Tapi bila bab orang lain, ini adalah satu konspirasi teori, memang nak menjatuhkan Zahid. Tak. Nak menjatuhkan Zahid. Nak membebaskan Zahid. Tak. Be fair lah. Dan saya kata saya fair. Dalam UKSB, saya nyatakan kenapa saya kata saya setuju dengan hakim yang melepaskan kes Zahid. Saya setuju. Dalam kes ini pun kata, saya setuju dalam kes ini dilepas tanpa dibebaskan. Saya tak setuju Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Yang tu saya tak setuju. Sepatutnya dia dilepas tanpa dibebaskan. Kena rayu dulu, kemudian amend. Bukan dilepas dan dibebaskan. Rayuan sedang dibuat. Adakah kes Zahid dia akan dirayu? Of course lah, dia akan dirayu lah. Tapi saya tak tahulah, saya dengar dah dirayu dah ada proses dalam rayuan. Dan pendakwa raya akan 11 alasan kepada pendakwaan pasukan pendakwaan. 11 alasan. Yang pertama, setelah memanggil 15 saksi termasuk tertuduh, keterangan saksi ini perlu diteliti oleh pihak pendakwaan dan pihak penyiasat. Kedua, Ahmad Zahid telah mengemukakan 2 representasi kepada Peguam Negara, masing-masing 8 Disember dan 25 Januari. Lanjutan representasi tersebut, pihak SPRM pada 20 Januari memaklumkan kepada AGC bahawa ada perkara penting untuk siasatan lebih terperinci dilakukan. Ahmad Zahid sekali lagi mengemukakan 4 lagi representasi yang membangkitkan isu dan bukti baru yang sudah semestinya memerlukan SPRM untuk menyiasat perkara. Ada 4 lagi representasi membangkitkan isu dan bukti baru. Surat representasi itu turut menyentuh isu siasatan dilakukan sebelum, semasa dan selepas Ahmad Zahid dituduh di mahkamah. Maka ia dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, peramatang dan tidak lengkap. Macam kes UKSB itu. Perkara ini menyebabkan reputasi dan nama baik AGC selaku pihak pendakwaan SPRM selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua-dua jabatan ini merupakan institusi undang-undang. Bagi tidak menafikan hak ahli parlimen bahagian itu lebih penting, tiada salah laku di sisi undang-undang, pendakwaan percaya bahawa pertuduhan terhadap pengurusi PN perlu dihentikan buat masa ini. Tetapi, hanya memberi kesan lepas tanpa bebas sehingga siasatan yang lebih menjuruh dan lengkap selesai. Maksudnya akan ada tangkapan ataupun ada pertuduhan lagi selepas ini. Mahkamah ambil balon mengenai pengumuman jemaah menteri untuk menubuhkan RCI bagi buku Tommy Thomas, Justice in the Wilderness. Dan pemimpin UMNO turut membangkitkan isu yang amat serius iaitu beliau menjadi mangsa pendakwaan terhadap rejim kerajaan sebelum ini. Selaras dengan penubuhan RCI, antaranya menyiasat dakwaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang-pemegang jawatan tertinggi dalam negara ini termasuk Peguam Negara.
Baru-baru ini satu memo dalaman dikatakan dikeluarkan oleh AGC berkaitan kes yang sedang berjalan, kini tular di media sosial. AGC mengambil tindakan. Ini sebelah ni tak perlulah terhadap perkara ini. So ada yang kata, tapi dah prima facie dia saya memetik kata Syed Saddiq. Prima facie belum tentu bersalah. Syed Saddiq dalam kes dia rasuah tu, salah guna kuasa tu, yalah, pecah manah lah. Dia ada prima facie kes itu, belum tentu bersalah. Betul lah tu. Bila masuk pembelaan, belum tentu bersalah lagi. Tak putus hukum. Jadi diberhentikan sekitar kerana ada bukti-bukti baru yang dia orang siasat. Kes Muhyiddin tu dilepas dan dibebas. Yang tu kenapa tak ada siapa yang buat bising? Yang ni tak bebas tuan-tuan. Dilepas tanpa dibebaskan. Dia ada dua. DAA, discharge amounting to acquittal. Dilepas dan dibebas. Satu lagi, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tanpa dibebaskan. Erti kata, kalau dia lepas ini, dia boleh kena dakwa balik. Dilepas tanpa bebas ni, tak boleh dakwa balik tuan-tuan. Di atas pertuduhan yang sama, tak boleh. Walaupun ada bukti baru, tak boleh. Dalam kes Muhyiddin Yassin. Tapi dalam kes Zahid, boleh. Sebab itu saya kata, kalau kes Muhyiddin tadi, kita kena dakwa dia sebagai discharge amount, lepaskan dia discharge not amounting to acquittal. Bagi saya, Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dalam kes Muhyiddin Yassin apabila melepas dan membebaskan Muhyiddin Yassin. Sepatutnya melepas tanpa membebaskan. Melepas tanpa membebaskan perkara ini. Jadi tuan-tuan, kita fikir balik. Mahathir tiba-tiba keluar Muda, tiba-tiba keluar Latifah Koya, tiba-tiba keluar Ambiga. Saya tengah tunggu Maria Chin lagi. Kan? Maria Chin lagi ni. Ada ke tidak? Mana tahu, kok ada kan. Kita tunggulah kenyataan beliau nanti. Dan saya nak bawa kenyataan Zahid. Kenyataan Zahid, ada satu video dia, kenyataan beliau sendiri dalam pengakuan bersumpah berkenaan. Saya tutup dengan pengakuan bersumpah ini. Mana ni? Dan ada orang tak puas hati tuan-tuan. Tak apalah. Tuan-tuan tak puas hati. Bagi saya dah terangkan apa yang patut saya terangkan. Kalau dalam kes UKSB dahulu saya setuju. Sebenarnya dalam kes ini pun saya setuju. Sebenarnya. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak puas hati, tak apalah. Itu pendapat masing-masing. Menyatakan bahawa Tun Dr. dan dalam keterangan bersumpah, anak buah kami dalam mahkamah telah menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Malaysia pada ketika itu telah memanggil anak buah kami dan memberikan arahan dalam nada yang tegas pada anak buah kami untuk membubarkan UMNO atau sekiranya ingkar untuk menerima sebarang akibat sekiranya arahan tersebut tidak dipatuhi. Perjumpaan dengan Tun Mahathir adalah pada Jun 2018. Anak guam enggan tunduk pada ugutan Tun Mahathir tersebut, dan pada 2 Julai 2018 anak guam telah dipanggil oleh SPRM untuk tujuan siasatan dan tindakan mahkamah. Anak guam kami telah dituduh pada 19 Oktober 2018, dan daripada tarikh tersebut kami telah mengemukakan sebanyak 8 kali surat representasi kepada Jabatan Keuangan Negara yang terkini pada 25 Januari 2023 memohon untuk mengkaji semula pertuduhan tersebut dengan tujuan untuk menarik semula pertuduhan tersebut atas alasan yang kukuh bahawa tidak ada asas bagi pertuduhan tersebut. Jawapan pembukaan pihak Okey. Yang selebihnya tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya. Kenyataan akhbar daripada peguam Zahid Hamidi tersebut. Terpulang tuan-tuan. This is a free country. Saya kemukakan hujah saya, tuan-tuan mungkin ada hujah tuan-tuan sendiri. Okay. Sekian daripada saya, orang yang tak glamour ni. Okay, Alhamdulillah geng. Kita dah faham, kita dah ni kan. Aku potong sikit lah kan. Kalau tak panjang sangat, last aku ambil lepas pada Syed Saddiq lah. Jadi itulah. Harap-harap keadilan tu macam ni lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah cakap. Tak kira lah orang yang melawan dengan dia, orang yang menentang dengan dia, orang musuh dia. Tapi dia tak akan buat kezaliman terhadap orang yang lawan dia. Anwar Ibrahim sebab contohlah kita dah pernah dizalimi, kita dah pernah terinayah, kita tahu boleh buat macam tu, boleh buat macam ni, habis macam mana perubahan yang Han nak bawa. So bila Anwar Ibrahim dia dah pernah lalui semua tu, of course lah dia dah berjanji kepada kita, kepada rakyat, dia tak akan inayah seseorang.
Han nak buat apa dekat dia, Han nak kata apa, Han kata, tapi Han jangan curi duit rakyat lah. Han curi duit rakyat, mampu yang Anwar Ibrahim Ligan dapatkan balik duit rakyat yang Han sakau tu. Tapi kalau betul-betul lah kan, cuba hang tengok Zaid, kalau betul Anwar Ibrahim ni campur tangan pusat kehakiman kan, Muhyiddin Yassin tak terlepas tau. Kalau betul-betul lah Anwar Ibrahim campur tangan, Muhyiddin Yassin takkan dibebaskan 4 pertuduhan tu yang 230 juta ringgit yang masuk ke dalam akaun parti dia. Kan? Saja-saja kalau Anwar Ibrahim bagi arahan ke apa, takkan terlepasnya. Tapi disebabkan keadilan yang menilai, yang bersetuju, yang apa-apa pun semua dekat hakim, bukan dekat Anwar. Jadi sebabkan Anwar dia dah lalui, dia dah rasa susah payahnya, macam mana dengan anak, keluarga, isteri, kan? Macam mana yang Anwar lalui, Anwar pun tak mau lalui kepada orang lain walaupun musuh dia. Kan? Kita fikir sendiri lah kan. Okey geng, terima kasih banyak. Tolong subscribe, like, komen dan share hantar kat mak ampak antuk hang. Sama-sama kita nilai, kita fikir, jangan judge orang, jangan sedap-sedap duk maki hamun orang, jangan duk sedap-sedap tuduh orang. Kita nak reform, kita nak ini cuba macam kes Zahid Hamidi tu, hang tolong hampi baca lah. Hampi baca judgement dia, hampi baca dan hampi tengok dekat dalam Google, hang tulis memo Peguam Negara Zahid Hamidi. Hang tulis tu je, akan naik memo. Kan? Apa yang terbongkar? Kan? Apakah yang di sebalik pertuduhan Zahid Hamidi ni, dalam masa 2 hari je boleh ada 87 pertuduhan. Kan? Dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Zahid Hamidi, SPRM dipanggil, tahu lepas SPRM panggil Zahid Hamidi tak mau pi, 87 tu kena. 40 kes digugurkan sewaktu Perikatan Nasional memerintah. 40 kes waktu PN, dan sekarang ni 47 kes kerajaan hari ni. Kan? Jadi kita fikir sendirilah. Okey, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share hantar kat mak ampak antuk hang. Assalamualaikum.